Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fakira binti Yusuf, pemegang kad matrik D201110896006. Saya akan membincangkan satu isu itu, buli. Punca budaya buli dalam kalangan pelajar sekolah. Hadirin hadirat sekalian, lewat kebelakangan ini, kes buli sering dilaporkan melalui media massa. Masalah ini bukan gejala baru di negara kita. Malah gejala buli pelajar sekolah menunjukkan kadar peningkatan dari semasa ke semasa. Kes buli yang melibatkan pelajar sekolah bukanlah kes terpencil kerana kes ini sudah mendapat perhatian seluruh masyarakat negara kita. Hal ini terjadi kerana kes buli menjadi semakin melampau kebelakangan ini sehingga menyebabkan kematian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, buli didefinisikan sebagai perbuatan mempermain-mainkan orang. Kebiasaannya orang yang lemah dengan tujuan untuk mengetat, mencederakan atau menakutkan orang tersebut. Dalam erti kata lain, buli adalah perbuatan mengasari orang yang lemah untuk memperlihatkan kekuatan atau keganasan seseorang. Kes buli seperti ini tidak hanya berlaku dalam golongan dewasa, malah telah berlaku sejak peringkat awal iaitu prasekolah. Selalunya, perbuatan buli melihatkan sekumpulan pelajar dan masa hanya keseorangan untuk mempertahankan diri. Beberapa punca telah dikenal pasti telah menyumban kepada permasalahan ini. Punca pertama, gejala buli semakin berleluasa di negara kita adalah kurangnya didikan agama. Negara yang pesat membangun menuntut rakyatnya bekerja keras untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam mengejar hal dunia, ibu bapa terlalu sibuk sehingga tiada masa untuk mendidik anak-anak. Bagi keluarga yang berpendapat tinggi, hal penjagaan anak-anak diserahkan kepada pembantu rumah yang sudah pasti berasal dari negara asing. Ibu bapa seharusnya sedar penerapan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak lebih berkesan jika dididik dari awal. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja masing-masing tidak mempunyai masa terluang untuk berkomunikasi dan memahami anak-anak. Kelemahan institusi kekeluargaan menyebabkan anak-anak dibiarkan bebas dan kurang pemantauan daripada ibu bapa. Kesannya, ibu bapa gagal memberikan didikan agama dan penerapan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Majoriti pelaku jenayah buli mempunyai latar belakang masalah emosi yang melampau-lampau. Masalah yang timbul dalam keluarga ataupun kerja menyebabkan tekanan yang membebankan seseorang individu. Akibat tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan kekurangan pengetahuan dalam menangani tekanan telah menyebabkan mereka hilang kawalan. Mereka hilang kawalan ke atas emosi mereka. Seterusnya, mereka akan bertindak membuli orang lain sebagai salah satu cara bagi melepaskan tekanan. Sesetengah pembuli turut mengaku bahawa mereka berasa gembira dan berpuas hati selepas berbuat demikian. Hadirin hadirat sekalian, gejala buli juga boleh terjadi disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Lazimnya, golongan pembuli berfikiran kurang matang dan gagal membezakan baik buruknya sesuatu tindakan. Sebaliknya, mereka terasa mereka sentiasa terikut-ikut akan perangai dan tindakan rakan sebaya. Apabila individu itu telah tersalah memilih rakan, mereka kemungkinan besar akan terjebak dengan gejala buli ini. Di samping itu, keadaan akan bertambah buruk dengan sifat ego mereka yang tidak boleh kalah setelah dicabar oleh rakan sebaya. Rakan-rakan pula akan memprovokasikan individu tersebut sehingga tindakan pembuli di luar kawalan otaknya. Punca seterusnya boleh dilihat melalui pengaruh media massa. Media massa kini juga telah menjadi pemangkin kepada budaya negatif ini. Pelbagai genre filem dan drama berseri luar negara yang disiarkan di televisyen sentiasa memaparkan budaya asing yang sememangnya kontras dengan budaya tempatan. Program-program yang diimport dari negara-negara barat berunsurkan aksi-aksi ganas. Terdorong dengan perasaan ini,
Terdorongnya dengan perasaan ingin mencuba aksi-aksi yang dipaparkan, pelaku buli akan bertindak ke atas mangsanya tanpa memikirkan padah yang bakal mereka perolehi. Sebelum masalah ini menjadi semakin serius, langkah-langkah mengatasi perlu diambil dengan efektif. Ibu bapa harus bekerjasama dengan pihak sekolah bagi memastikan anak mereka tidak terlibat. Kita juga perlu memikirkan nasib mangsa buli kerana mereka bukan sahaja mendapat kecederaan fizikal, malah turut menjejaskan emosi mereka. Usaha membateras gejala buli perlu ditangani dengan segera bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan sekaligus menjamin kesejahteraan negara. Itu sahaja daripada saya, Nur Fakirah binti Yusof. Sekian, terima kasih.